Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, so petang ni kita akan buat inspection rumah ni. Okey, rumah ni dah jual lah, okey, tapi untuk saya bagi example kepada korang, okey, supaya faham macam mana kita nak buat inspection, bila mana kita buat site visit setiap satu rumah tu, apa yang kita nak kena tengok, dokumen apa yang perlu kita tengok, okey, tools apa yang diperlukan. Alright. Okey, macam kes rumah ni. So kita kena tengok apa surrounding rumah ni ada. Pertama sekali adalah depan rumah ada apa kawasan ni. Kawasan ni macam mana? So kita kena tengok apa objektif untuk kita buat inspection rumah ni sebenarnya adalah kita nak tengok the actual condition of the house. Okey, rumah ni keadaan yang betul-betulnya macam mana. Okey, depan rumah ada apa? Keliling rumah apa? Rumah facing mana. Okey, memang macam kalau rumah dekat mana, facing mana, kita boleh tengok melalui hanyalah sekarang ni kita ada Google Street, betul? Tapi benar-benarnya kita nak tengok condition dekat dalam rumah. Okey, actual unit tu keadaannya macam mana. Sebab percayalah. Okey, sebab kalau kita buat inspection, senang untuk kita explain kepada bakal pembeli kita dan juga QA partner kita yang nak QA listing kita tu. Segala soalan kita sebagai lister, okey, basically kita kena tahu setiap inci rumah tu macam mana. That is our responsibility sebagai seorang lister. Okey, pertama sekali bila mana kita bermula untuk berurusan dengan tuan rumah, macam mana tahu dia adalah tuan rumah yang berdaftar ataupun yang betul? Kita hanya refer dengan dua dokumen yang penting, iaitu apa? Sales and Purchase Agreement dan juga grant ataupun strata of the house lah. Kita hanya refer, minta tuan rumah untuk kita refer, bukan untuk kita ambil pun. Ini, okay, now salah satu benda bila mana kita datang dan kita masuk rumah tersebut adalah benda yang kita nak tahu. Juga kita kena letak diri kita sebagai seorang pembeli. Sebagai seorang pembeli, apa yang kita risaukan? Kita risau defects. Okay, kita nak tahu keluasan yang sebenar rumah tu macam mana, dan juga of course condition rumah tu macam mana. Jadi benda-benda yang macam ni, okay, isu-isu yang macam ni, you have to take note dan korang kena aware dan kena tahu, okay, supaya kita boleh manage expectation pembeli yang sebelum datang. Bukan semata-mata untuk pembeli sahaja sebenarnya, tetapi kita sebagai seorang real estate negotiator, kita kena tahu macam mana nak advise tuan rumah, apa yang patut dibuat, dan mungkin kita perlu bagi options kepada dia. Sama ada berkenaan untuk kita perlukan benda-benda ni semua untuk reference sebagai price setting ataupun kita nak tetapkan harga jualan yang munasabah. Selain daripada tu, okey, kita nak juga tengok kawasan ataupun sekiranya rumah tu ada sebarang renovation yang dilakukan. Daripada situ kita akan tahu renovation tu ada approval ataupun tidak. Okay, so kita sebagai rent, kita kena advise accordingly lah. Dekat sini jugalah, okay, kita punya tools main peranan, okay, iaitu dekat sini lah, laser semua ada kan. So inilah dekat kita tahu berapa kali berapa. Okay, kita tahu 5.6 kaki. Okay, dan berapa kelebaran dan juga berapa lebar dan juga panjang kawasan untuk segala renovation yang dilakukan. Alright. Okay, bahagian yang paling penting sekali pada masa inspection adalah apa? Macam mana cara kita teknik ambil gambar. Kalau korang nampak sekarang okay, ini adalah kita panggil adalah horizontal punya orientation segat kamera. Kalau korang sebagai yang nak tengok gambar, okay, korang nak gambar yang macam ni atau korang nak gambar yang macam ni? Yang mana lebih baik? Of course yang tadi, betul? Okey, teknik untuk ambil gambar yang paling bagus adalah sekiranya kita ada tools iaitu handphone yang ada wide lens. Ini sangat penting lah. Okey, kalau tak ada handphone yang ada wide lens, tidak mengapa. Kalau mungkin korang boleh go for yang action cam contohnya, okey, GoPro dan sebagainya juga boleh, asalkan tidak ada melengkungan di tepinya. Tak nampak lengkung sangat lah. Macam sekarang wide lens tapi nampak straight je kan. So sama juga dengan segala kamera action cam yang lain, yang mana yang tak ada lengkungan kat tepi tu, kira consider okey dah. But of course lah, okay, kalau lagi baik adalah kalau ada DSLR atau mirrorless camera ke, itu sangat terbaik lah, recommended. Alright, tetapi kalau tidak ada start sampai dekat situ handphone pun sudah memadai. Okay, sekarang pun handphone yang iPhone contohnya, ataupun apa-apa jenis handphone pula yang baru-baru ni, memang semuanya gambar lawa-lawa. Kita nak hasilkan gambar yang terbaik dan gambar yang boleh nampak segala bucu rumah. Itu yang kita nak. Tips dan juga trik untuk ambil gambar ni senang je. Setiap mana bucu ruang yang sempit, okay, tak kisah walaupun toilet sekalipun, sentiasa make sure handphone ataupun kita punya device berada di dalam horizontal mode, iaitu sengit, bukan menegak. Satu. Nombor duanya adalah sentiasa jangan membelangkangi cahaya. Alright. Dan nombor tiga adalah tak kisahlah sesempit mana pun ruang itu, make sure kamera kita sentiasa
berada di dalam horizontal mode, kecuali lah kalau macam toilet dan sebagainya yang terlalu tegak kan. Kalau kita pergi contoh apartment ataupun flat yang rumah low cost, memang normally orang sempit kan, itu tak apalah kalau kita nak straight. Tapi seboleh-bolehnya semua gambar make sure semua horizontal dan semua berada di dalam wide angle lah, right? Senang cerita, setiap mana bila berkesempatan untuk pergi inspection satu rumah, jangan hanya ambil gambar, ambil juga video. Tekniknya sama sahaja macam walkthrough, okay? So saya nak masukkan itu ke dalam kita punya slot ni terlalu singkat sebab saya tak boleh nak buat video lama-lama. So teknik untuk ambil videografi dan sebagainya itu mungkin kita boleh korang boleh belajar lah, right? Kat YouTube dan sebagainya. Tapi tipsnya adalah setiap kali berkesempatan untuk ambil gambar, ambil gambar sebanyak yang mana yang boleh. Minimum 20 gambar untuk setiap rumah. Kalau rumah tu lagi besar, of course lagi dah banyak lah gambarnya. Sebab apa? Sebab kita nak gambar yang terbaik untuk pengiklanan dan juga untuk kita present kepada kita punya bakal pembeli ataupun prospek pembeli lah. Alright? Jadinya, so saya rasa saya dah selesai dah untuk inspection punya topik kali ni. So itu sahaja guys. Alright, selamat wajah jaya. Assalamualaikum.